Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nastaghfiruh wa nashkuruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidul majid. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, amma ba'd. Baiklah, alhamdulillah summa alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita mengangkatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala kurniaan, nikmat, limpahan serta rahmat yang telah Allah Ta'ala sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan segala-gala pemberian yang Allah anugerahkan kepada kita, kita gunakan ia dengan jalan yang terbaik supaya dapat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara jalan yang ada, iaitu sebagaimana yang tuan-tuan dan puan-puan tengah laksanakan sekarang ini, iaitu nikmat kesihatan, nikmat masa yang Allah Ta'ala berikan kepada tuan-tuan, maka tuan-tuan gunakan. Gunakan untuk berada di dalam majlis-majlis ilmu, gunakan untuk sentiasa hadir ke masjid. Nak sampai ke masjid ni dia nampak macam mudah. Tuan-tuan, dia nampak macam mudah, tapi sebenarnya payah. Sebenarnya payah nak sampai ke masjid ini kerana dia ada macam-macam halangan. Terkadang-kadang halangan yang kecil yang berlaku itu, tapi kita jadikan dia sebagai besar. Kita jadikan dia sebagai besar sehingga menyebabkan kita tak sampai ke masjid. Ada orang hari-hari dia ada halangan, kan? Hari-hari dia ada halangan. Maklumlah, ahli korporat sibuk, terlampau sibuk, kan? Bisnes dia berjuta-juta, jadi dia tak boleh sampai. Setiap masa nak sampai dia ada projek-projek yang tertentu yang perlu dilunaskan dengan kadar yang segera. Maka ini semua rezeki, hidayah, peluang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ni, kita gunakan dia dengan sebaik mungkin. Selawat dan salam kita panjatkan kehadrat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekurang-kurangnya dengan bacaan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para sahabatnya, pengikut-pengikutnya muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, apa khabar tuan-tuan dan perempuan semua? Alhamdulillah sihat. Hari ni tinggi sikit. Biasa kat bawah, hari ni kat atas. Boleh tuan-tuan Cuma saya tak nampak lah yang belah sini. Yang belah ni boleh tidur sebab tak nampak. Kan? Yang depan-depan ni nampak. Dibantu oleh Media Dakwah Unlimited, salah satu NGO yang bergerak aktif lah di negara kita ni. Dan center ataupun pusatnya dekat Kemaman lah. Yang bawa Dr. Zakir Naik, kalau tuan-tuan ingat, ni lah orang dia, kan? Yang bawa Dr. Zakir Naik, yang bawa penceramah-penceramah kadang-kadang daripada luar, kan? Dr. Abdul Basit, Dr. Zahzan, sebagainya ni lah daripada NGO tersebut. Jadi hari ni yang mana Dakwah Unlimited, diorang akan mengikuti beberapa antaranya ustaz lah yang dia akan ikut, dan ada lagi beberapa ustaz-ustaz lain bagi membantu. Dakwah Unlimited ni dia satu badan NGO. Dia bukan badan orang berniaga, dia badan NGO.
Terkadang-kadang mereka ni juga ada disampaikan katil-katil. Kalau tak silap Ustaz, dalam payung berunjuk pun ada kan. Ada yang mana-mana orang-orang yang sakit kan, yang perlukan bantuan daripada sudut keuangan, daripada sudut kesihatan, kerusi roda, tongkat, sebagainya disampaikan oleh NGO Dakwah Unlimited. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, nanti balik-balik ni boleh share kan kepada kawan-kawan ataupun anak-anak yang ada media sosial, Facebook dan seumpamanya. Cuba bantu NGO yang bergerak secara aktif. Tuan-tuan biasa tengok NGO yang bukan agama Islam kan. Contoh macam NGO Cina tak. Dia ada satu tu The Lion Club. The Lion Club. Lion Club ni besar, dia punya dana dia besar kan. Kan ada sampai buah limau dekat tuan-tuan. Time masa musim raya kan sampai buah limau. Sekali dengan ampau. Ampau tak adalah buah dia biasa kan. Sebagainya datangnya daripada The Lion Club. Kelab-kelab Cina ni dia orang punya dana dia tu, sponsor funder dia besar. Kan, dan mereka ada tujuan-tujuan yang tertentu. Jadi tuan-tuan, kita bantu kan mana-mana NGO yang ke arah untuk memartabatkan agama ni, tuan-tuan bantu. Bantu daripada sudut share. Terkadang-kadang boleh juga adakan sumbangan-sumbangan sekadar mana yang termampu. Nak jadi ahli pun boleh. Kan ustaz pun tak pasti juga sebab tak isi lagi borang jadi ahli ni. Kena tanya dia orang lah. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita nak sambung kembali pengajian kita berkenaan dengan surah Al-Mulk, yang mana pada minggu yang lalu Ustaz tinggalkan tuan-tuan dengan ayat yang terakhir, iaitu ayat yang ke-15 pada minggu yang lalu, di mana ayat 12 dan 15 ini Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang mereka-mereka yang takut kepada Tuhan mereka yang ghaib, yang tak nampak, dan balasan besar untuk mereka. Dan di akhir ayat itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang Dia yang menjadikan untuk kamu bumi ini zalula, yang rendah. Bumi ini yang rendah. Untuk apa? Famshu fi manakibiha. Kan kita bincang minggu lepas. Untuk tuan-tuan dan puan-puan semua manusia ataupun makhluk-makhluk Allah di atas muka bumi ini boleh berjalan dengan mudah. Kan? Tuan-tuan berjalan atas muka bumi ni mudah kan, sebab dia rendah. Hatta kalau yang tinggi sekalipun, gunung apa tu dipanggil tuan-tuan? Gunung Everest. Ya, gunung yang paling tinggi. Gunung yang paling tinggi di dunia, betul, Gunung Everest. Gunung Everest. Ada orang pergi, dia daki gunung tu. Tuan-tuan tak pernah daki? Tak pernah fikir nak pergi ke sana? Tak. Orang putih barat tahun 1932. Tuan-tuan lahir tahun bila? 1932. Tak ada. Muda-muda semua ni kan. 1932, diorang dah fikir macam mana nak letakkan objek dekat angkasa. Sebiji roket, dia panggil Apollo Amerika ke Amerika Apollo, itulah, diterbangkan ke angkasa. Tuan-tuan pernah fikir nak pergi naik ke planet sana? Tak pernah kan? Tak pasal kita fikir nak naik sana kan. Diorang 1932 tu dia dah fikir dah terbang ke atas. Sampai ke atas sana. Sekarang ni dia dah letak objek macam-macam. Ada objek-objek yang boleh bergerak terapung-rapung dekat atas sana, yang katanya itu adalah stesen, kan, yang menyebabkan kita boleh gunalah macam-macam telefon dan seumpamanya. Bila Ustaz baca artikel tu, Ustaz fikir 1932 dia dah fikir. Sekarang ni 2021. Tak terjangkau di akal kita macam mana dia orang boleh berfikir macam itu. Sedangkan bila kita membaca peristiwa Isra wal Mi'raj yang katanya Nabi SAW naik terus ke Sidratul Muntaha pada ketika itu,
Daripada Baitul Maqdis terus ke Sidratul Muntaha. 1400 tahun yang dulu peristiwa tersebut berlaku. Bagaimana agaknya keadaan kalau kita hidup pada tempat itu, kita fikir macam tak logik, kan? Kalau menggunakan akal, memang manusia akan kata tak logik. Tapi kerana akidah, keyakinan yang mengatasi segala-galanya, maka jawapan yang sampai itu dia akan memberikan kesan kepada iman kita. Tetapi sebahagian orang-orang Islam pada peringkat tersebut, ada sebahagiannya kufur, menjadi kafir setelah mendengar cerita yang mana katanya Nabi Muhammad SAW ni naik ke Sidratul Muntaha dalam tempoh satu malam. Kan? Ini orang-orang putih dia fikir macam tu. Ustaz pun fikir-fikir balik, tak ada pasal nak naik atas sana. Kan? Kita fikir buat apa nak naik ke sana, kan? Duduk kat atas bumi ni pun tak puas lagi kita menjelajah. Tapi orang-orang putih dia ada misi-misi yang tertentu. Ada sebab-sebab dia kenapa dia naik atas sana, kan? Ada sebahagiannya dinyatakan yang dah sampai ke atas sana, ketika turun ke bumi ini maka dengar cerita yang bagai-bagai. Katanya ada yang peluk Islam dan seumpamanya. Wallahu alam, kan? Mungkin ya, mungkin tak. Kan? Mungkin ya, mungkin tidak. Baiklah, hari ini kita nak tengok setelah Allah Azza wa Jalla pada ayat yang ke-12 hingga ke-15, perenggan yang minggu yang lalu, dia menceritakan tentang keadaan orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang gaib. Maka hari ini kita nak lihat pada, nanti kejap kita sambung sikit lagi, kan, tafsir ayat yang ke-13 tu, ayat yang ke-15 tu masih lagi tak habis. Tuan-tuan, boleh Ustaz baca Ustaz baca ayat yang ke-14, ayat yang ke-15 tu sepintas lalu. Ustaz baca satu ayat, tuan-tuan ikut, kerana tafsirnya masih lagi tak habis. Baik, tuan-tuan boleh ikut Ustaz perlahan-lahan, kita ambil barakah ataupun manfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhin nushur. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhin nushur. Kita ulang sikit sebagai ulang kaji lah, tajwid ringkas-ringkas. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula. Za yang pendek ni, za yang pendek, yang panjang tu macam ra tu. Kalau za yang pendek ni lidah keluar sikit. Za. Lidah keluar. Tuan-tuan jangan gigit lidah tu, nanti putus. Keluar sikit je depan. Za. Kalau yang macam ra tu, yang titik tu lidah kat dalam. Zai. Za. Zalula. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizki. Min rizki. Min nun mati jumpa dengan ra. Nun tu, atas nun tak ada tanda. Kerana itu kita bincang, nun yang ada tanda dengan nun yang tak ada tanda. Bila tak ada tanda, maka kat situ dia ada dengung sikit. Min rizkihi, dengung. Wa ilaihin nusyur. Nun, ilaihin nusyur. Nun yang ada sabdu, dengung. Baik, apa dia ni? Allah Azza wa Jalla berfirman, yang mana maksudnya
Dia yang menjadikan bumi rendah, maka berjalanlah di atas segala penjurunya dan makanlah daripada rezekinya, dan kepadanya lah kami kembali. Baik, kita tengok sikit apa yang nak diceritakan dalam tafsir yang mana yang disebutkan dalam buku ataupun kitab yang ada pada ustaz ni. Kalau disebutkan dalam buku ni raja, yakni sikap mengharap. Raja kat mana? Dalam ayat 12 dan 15 tu ada satu ayat yang mana Allah Azza wa Jalla menggunakan nama dia, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Minggu lalu kita sampai kat latif kan. Yang ini kita tengok raja, sikap mengharap. Raja ni apa? Raja ni bahasa Arab, bahasa Melayu makna dia mengharap kepada Allah adalah sifat yang terpuji. Sikap ini mendorong manusia untuk berharap kepada pengampunan Allah dan rahmatnya. Raja berbeza dengan sikap berangan-angan. Raja berharap diikuti dengan ibadah dan perasaan takut kepada Allah. Raja ni maknanya satu pengharapan. Apa dia harapan? Sekarang ni kalau ustaz tanya tuan-tuan dan puan-puan, apa harapan tuan-tuan? Harapan kita. Kan? Yang tuan-tuan sampai dekat masjid ni, berada dalam kuliah ni, apa dia harapan? Bila sebut tentang harapan, mungkin satu yang paling besar sekali, tentulah kita nak masuk ke dalam syurga. Itu harapan yang tertinggi. Harapan yang tertinggi. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi kan, kita ustaz cerita itu. Contohnya macam Rabi'ah bin Ka'ab kan. Rabi'ah bin Ka'ab bila Nabi tanya je dekat dia ni, wahai Rabi'ah, engkau ni kerja dengan aku lama dah ni, engkau ni berhikmat dengan aku lama. Jadi Nabi offer dekat Rabi'ah, ada tak apa-apa yang kau nak minta dekat aku? Jadi kata Rabi'ah, demi Allah, dia kata, aku tak pernah lagi teringin, aku tak pernah lagi terfikir tentang nak minta sesuatu hajat dengan kau ya Rasulullah. Rabi'ah ni dia orang miskin, seorang pemuda yang fakir dan miskin. Lalu akhirnya Nabi kata dekat Rabi'ah ni, macam tu kau balik dulu, fikir. Nanti bila dah ada jawapan, datang balik jumpa aku. Rabi'ah ni jalan balik, lalu dia dah ada jawapan. Bila ada jawapan, dia datang balik jumpa dengan Nabi SAW. Tuan-tuan rasa apa jawapan dia? Ustaz, bila Ustaz fikir, bila Nabi tanya macam tu dekat Rabi'ah, Ustaz terfikir mesti diminta nak kahwin agaknya. Satu. Ataupun sebab dia orang muda. Kan? Yang kedua, mungkin dia akan minta dengan Nabi nak kaya sebab dia orang miskin. Tapi ternyata dua jawapan yang Ustaz jangkakan ni tak. Dia patah balik dekat Nabi, dia cakap, ya Rasulullah, yang aku nak minta dekat engkau supaya aku boleh berada dekat dalam syurga bersama-sama dengan engkau. Nabi SAW diam. Bila mana Nabi diam dan Nabi bagi tahu dekat Rabi'ah, bantu aku dengan perbanyakkan sujud. Bantu aku dengan perbanyakkan sujud. Yang ini banyakkan ibadah solat. Jadi kita faham dekat situ harapan kita yang paling besar sekali ialah nak masuk ke dalam syurga. Baik. Sikap seperti itu adalah tercela. Raja juga bertentangan dengan sikap berputus asa. Ada orang dia putus asa. Kan? Ada orang nak bunuh diri kan? Tuan-tuan pernah tengok orang nak bunuh diri. Orang yang nak bunuh diri ni kan, bila macam kita jumpa dengan orang-orang yang bunuh diri ni, bila dia naik bangunan tu, kemudian dia nak terjun bunuh diri. Ada sebahagian tu dia makan racun, mati. Orang yang nak bunuh diri ni sampai satu peringkat dia macam dah hilang kawalan ke diri, tentang diri dia tu dihilang.
Jadi sebenarnya bila dia hilang tu dekat situ, syaitan masuk. Bila syaitan masuk dekat situ, kan itu yang berlaku sampai tahap dia luar kontrol, sampai tahap dia sanggup gantung diri dia sanggup terjun bangunan dan seumpamanya. Kan? Jadi kita ni orang Islam macam mana sekalipun apa ujian yang datang menimpa kat kita, maka kita ingat Allah ada bersama-sama dengan kita. Akan sampai satu ketika nanti, ustaz ataupun tuan-tuan dan puan-puan, kita takkan ada orang yang boleh bantu. Takkan ada orang yang boleh bantu, melainkan kita sendiri akan sampai masa tersebut. Kan, mungkin sekarang ni tengah tuan-tuan sihat, bila tuan-tuan ada masalah, tuan-tuan boleh jumpa dengan YB. Ada masalah, jumpa dengan JPKK, apa, berubah MPKK ke apa, kan. Mungkin ada masalah, jumpa dengan Tok Imam ataupun ahli keluarga terdekat. Akan sampai satu ketika nanti, takkan ada orang yang boleh bantu tuan-tuan. Maka ketika itu hanya kita dengan Allah. Tempat gantung harap kita hanya kita dengan Allah. Kan? Baiklah. Kemudian kita tengok sikit. Apa lagi kata dalam kitab ni? Kana minad du'a Dawud alaihi salam, Allahumma inni as'aluka hubbuka wa hubba man yuhibbuka wal amal allazi yuballighuni hubbuka, Allahumma ja'al hubbuka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Apa lah doa ni? Apa? Tak apa. Tuan-tuan doa apa tuan-tuan apa ya? Doa makan apa ya? Allahumma barik lana atau apa dah, jaranglah tak apa lah. Kita tengok, ni doa Nabi Daud. Kan, ni Dr. Zahzan, Al-Fadhil Dr. Zahzan diletakkan doa ni tentang pengharapan. Kan? Baik. Dalam ayat yang terakhir Ustaz baca tadi tu, dia sebut famshu fi manakibiha, kan? Berjalanlah di atas muka bumi ini. Yang mana minggu yang lalu Ustaz tinggalkan tuan-tuan makna berjalan di atas muka bumi ini mencari rezeki. Jadi pengarang kitab Dr. Zahzan dia letakkan kat sini, dia kata mencari rezeki yang halal dan memakan makanan yang baik amat digalakkan dalam Islam. Allah memerintahkan para rasulnya agar makan hanya daripada makanan yang baik. Dengan memakan makanan yang baik, Nabi dapat melaksanakan ibadah dengan lebih sempurna. Macam mana kita nak fikir tentang makanan yang baik? Makanan yang baik. Ini dia masuk tafsir sikit tuan-tuan. Dia masuk tafsir sikit pada ayat yang ke-15 tu. Famshu fi manakibiha. Tuan-tuan tak payah pening-pening lah. Kan, tentang makanan yang halal dan baik. Tuan-tuan tengok kat belakang ni ada cok logo halal tu kan, logo halal Jakim tu. Tuan-tuan beriman je lah, percaya je lah dengan logo halal tersebut kan. Tuan-tuan tak payah pening-pening lah. Kalau tak ada ustaz, kalau tak ada tak payah makan. Cari yang ada. Kalau dekat negara kita ni lah kan, kalau dekat negara kita ni. Kalau luar daripada negara kita ni, tuan-tuan tengok kan, tengok mungkin dekat sana dia ada tulis halal kan. Ke ada orang dia salah makan, termakan daging tu? Tak ada lah kot. Mungkin ada kan, mungkin ada lah sebahagian orang tu, mungkin ada kan. Tapi insya-Allah kalau kita teliti dan kita perhatikan baik-baik, tengok ada cok halal, makan. Baik. Disebutkan dalam kitab ini kan, kata Al-Fadhil Dr. Zahzan disebut, orang yang makan makanan yang halal daripada sumber rezeki yang halal akan menyebabkan diri dia, badan dia mudah untuk melaksanakan amal ibadah. Betul? Yang ini Ustaz tak nafikan kan. Bila kita tengok orang-orang yang kadang-kadang dia kerja yang menggunakan tenaga kan, kerja bercucuk tanam kan, kita tengok orang dulu-dulu sawah padi, apa lagi ni, menoreh getah,
hasil titik peluh tu dia dapat rezeki daripada yang tu kan. Maknanya solid, dia dapat menggunakan tenaga dia, dapat rezeki. Kan kita tengok keberkatan, barakah yang Allah Ta'ala turunkan pada dia, pada diri dia, isteri dia dan keluarga. Kadang-kadang kita tengok anak dia ramai kan, berjaya pula tu, berjaya kan. Dan sehingga kan yang itu tak apa lagi, tapi yang menariknya dekat sini, dia dengan isteri dia boleh hadir ke masjid pada banyak waktu, maghrib, isyak, subuh. Kita tengok ayah haji, mak haji sentiasa ada. Tapi dia kerja, dia bukanlah kerja-kerja yang hebat-hebat. Kerja dia kadang menoreh getah kan, yang biasa-biasa. Cuma nak cerita kat tuan-tuan tentang barakah, keberkatan yang Allah Ta'ala turunkan. Yang kita nakkan itu. Yang kita nakkan itu. Baik. Hadis Nabi SAW daripada Abu Hurairah, ayuhan nas, innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiban wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Maksudnya, ayuhan nas, wahai sahabat sekalian, innallaha tayyib, sesungguhnya Allah ini maha baik. La yuqbal illa tayyib, dia tidak menerima kecuali yang baik. Solat kita tadi tu, solat tu, kalau kita buat dengan tak baik, kita buat tak bersungguh-sungguh, dengan tak baik, maka Allah Ta'ala tak terima. Allah Ta'ala tak terima. Sebab la yuqbal illa tayyib, Allah Ta'ala hanya terima yang baik-baik je. Wa inna Allaha amara, dia telah memerintahkan kaum mukminin seperti perintahnya terhadap Rasul. Ya ayyuhar Rasul, kulu minat tayyibati wa'malu salihan, inni bima ta'maluna alim. Ya Allah, takut ayat ni kan. Wahai Rasul, kulu minat tayyibat, makanlah daripada yang baik-baik. Allah Ta'ala pesan kat Rasul, wa'malu salihan, dan kerjakanlah kebaikan. Sungguh aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Macam mana tuan-tuan? Kadang-kadang bila kita fikir tentang sumber rezeki kita ni kan, macam ustaz kan, orang kerja kerajaan, peluh pun tak ada kadang-kadang kan, peluh pun tak ada kan. Orang kerja pejabat kan, kerja-kerja kilang, mungkin ada dah sikit-sikit peluh. Macam mana? Sebahagian bila ustaz terbaca lah kalam-kalam kan, ulama'-ulama', orang-orang soleh, pertama sekali dia jaga waktu. Waktu bekerja tu kena jaga. Cuba semampu yang mungkin buat amanah yang diberikan. Satu, buat yang orang bagi amanah tu, cuba kita buat sebaik yang mungkin. Kemudian apa lagi? Kemudian dia kata kalau nak barakah daripada sudut rezeki ni, banyakkan infak, banyakkan bersedekah. Banyakkan bersedekah, itu membantu kan. Kemudian kena gantilah masa-masa kan. Ada juga kadang-kadang waktu kerja sepatutnya buat kerja, tapi duduk kedai kopi cerita politik. Kan, sejam cerita politik, macam dia lah calon pilihan raya tu, dia konon-konon kan, sejam. Mak sekarang ni kan dah dekat ni kan. Jadi kena ganti masa, kena amanah dengan tugasan yang dibagi tu, jaga amanah. Kalau macam orang-orang yang kerja kilang dan seumpama ni, dia ada target kan, dia kena siapkan berapa botol contoh kan, dia kena siap. Kalau orang kerja sendiri yang berniaga dan seumpamanya lain lah kan. Jadi kena tengok. Lepas tu pastikan yang takutnya apa? Yang takutnya sumber rezeki. Sumber rezeki yang kita bawa balik kat rumah tu kan. Tapi ustaz tak berapa setujulah kan, kalau orang kata daripada sumber rezeki tu kan, bagi makan dekat anak-anak tu, tiba-tiba anak-anak jadi tak elok dan seumpamanya. Wallahualam, tapi pendapat peribadi tak berapa setuju kan. Kenapa pula dosa orang tu, ayah buat dosa, kenapa pula anak kena tanggung
Kan? Kenapa pula anak perlu tanggung? Wala taziru waziratu wizra ukhra. Kan? Dia tak akan membebankan orang lain. Diri dia. Anak tu tak berdosa. Kan? Contoh nak cerita tentang sumber rezeki yang kita bawa balik. Kan? Tapi ada juga kisah-kisah yang lain yang menyatakan bahawa daripada sumber rezeki tersebut bawa balik dia bagi ada kisah tu kan. Bagi anak dia makan, bila si ayah ni tahu si ayah ni korekkan mulut si anak tu untuk muntahkan balik, keluarkan balik apa yang dimakan oleh anaknya tadi. Mungkin juga ada kemungkinan yang berlaku. Ala kulihan, bila mana kita dah terlajak ataupun kita ada terambil hak daripada sudut duit, rezeki yang kita bawa balik ni rezeki yang tak berapa halal, lawan dia haram lah tak? Halal haram, tengah-tengah tu. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mutasyabihat. Antara halal dan haram tengah tu dia ada ragu-ragu. Dia ada ragu-ragu. Bila sebut tentang ragu-ragu dekat situ, yang dekat situ tu yang terbaik. Bila tuan-tuan ragu-ragu, tinggalkan. Itu lebih menyelamatkan kita. Baik. Kemudian daripada sabdaan Nabi SAW daripada Abu Hurairah tadi, setelah Nabi menyebut kepada sahabat, Allah Ta'ala ni baik, innallaha tayyib la yuqbal, Allah Ta'ala tak terima melainkan yang baik-baik. Dan Allah bagi peringatan kepada Nabi SAW, kepada para Nabi, ya ayyuhar rasul, wahai Rasul, makanlah makanan yang baik-baik. Sebut yang baik ni, satu, tentulah dia halal. Kedua, pastikan dia bersih. Kan? Sebab tu bila orang buka kedai makan ni, kadang-kadang kita bukan macam mana dia kata ni, kadang-kadang ustaz lah pergi kedai makan, ustaz akan pergi ke dapur dia. Tuan-tuan jangan pergi dapur orang kan, orang marah nanti. Pergi kat dapur dia, tengok dapur dia kan. Bukan apa, kadang-kadang tu yelah, kita nak makan kan, kadang-kadang tengok ayam dia taruh dekat atas lantai, ikan dekat atas lantai kan. Jadi dia memang halal, tapi dia tak berapa bersih kan. Jadi ustaz cerewet sikit pasal bab makan ni kan, tengok. Cumanya janganlah melampau-lampau sangatlah. Janganlah sampai tuan-tuan nak usulkan pula ni ayam ni datang daripada mana. Itu bukan kerja tuan-tuan tu. Itu kerja pembuat kuasa tu kan. Tuan-tuan dah nampak, tahu dah ayam sembelih, ikan takkanlah ikan nak kena sembelih juga. Kan? Kita tahu dah kedai tu begitu, kita makan, pastikan dia bersih, halal. Dimasak pula oleh orang-orang yang Islam, maka makanlah. Kan? Bismillah. Makan. Baik, kemudian hadis yang tadi ni, wa qala ya ayyuhallazina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada yang baik-baik daripada rezeki kamu. Kemudian baginda berkata, ada seorang laki-laki yang telah berjalan jauh hingga rambutnya kusut dan berdebu. Ini takut. Kemudian laki-laki itu mengangkat kedua-dua tangannya ke langit seraya meminta, ya Rabb, wahai Tuhanku, sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makan dengan makanan yang haram, lantas bagaimana Allah Ta'ala mengkabulkan permintaannya? Kan? Dan ini Nabi SAW dengan sahabat berjalan, melihat kan ada seorang sahabat ni, ada seorang hamba Allah ni, dia berjalan, nampak kesan dia jalan jauh tu nampak. Orang dulu musafir, dia nampaklah kesan dia kan, pakaian dia kotor, rambut dia kusut masai kan, nampak kesan. Bila dah begitu jauh, dia dah nampak kesan kusuk masai tu, kemudian dia angkat tangan, dia berdoa, ya Rabb, ya Rabb. Ada sahabat lain berkata kan, tentu doa dia tu dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Maka Nabi mencelah kan, Nabi kata tak, sebab makanan dia haram, minuman dia haram, pakaian dia haram. Bagaimana Allah nak mengkabulkan
permintaan dia. Kan? Takut kan? Jadi itu kena hati-hati kan, tentang bab rezeki ni kena hati-hati. Kan, kita walaupun kita solat, kita berdoa kan, kita minta kepada Allah, tapi apa kan daya kan, sebabkan kita tidak berhati-hati tentang masalah rezeki tadi itu, maka di situ punca antara doa kita tak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena hati-hati, kena check balik. Kan semak semula kan. Bank-bank duit yang kita simpan dekat dalam bank semua tu kena hati-hati. Pinjaman-pinjaman kita, duit yang kita dapat tu kita kena hati-hati, kena check elok-elok. Yang kita takutnya, tuan-tuan, kalau doa tak dimakbulkan oleh Allah SWT, susah. Hidup kita ni jadi susah. Atas kudarat, kekuatan pada manusia ni kan, kita tak boleh nak buat apa-apa sangat pun. Kan, kemampuan manusia ni dia sangat terbatas. Jadi kerana doa kita itulah yang menyebabkan kita ini dianggap mulia. Kerana doa itulah yang menyebabkan kita ini berjaya. Akan menyebabkan kita berjaya, anak-anak kita berjaya, anak-anak kita selamat, anak-anak kita sihat. Kerana doa. Doa silahul mu'min. Doa ni senjata orang-orang beriman. Tapi kalau kita tak jaga tentang rezeki yang kita dapat ni kan, kadang-kadang kita ambil hak orang lain. Ada sebahagian kita tengok balik, bukan hak dia pun, tapi dia minta juga. Kalau dulu beri, kalau sekarang ni apa entah nama je kan. Tak sempat nak ikuti dah perkembangan. Jadi jangan mengambil hak orang lain. Tuan-tuan kena takut tu. Besok tuan-tuan akan disoal oleh Allah Azza wa Jalla, banyak perkara akan ditanya. Tak sempat ketika mati, di dunia lagi Allah Ta'ala akan tunjukkan kesan dan akibat bila kita mengambil hak orang lain. Tuan-tuan mengambil hak orang lain sebagian tanah, itu bukan hak tuan-tuan, tapi tuan-tuan ambil hak tu dengan cara yang batil, dengan cara yang salah, kita akan dipertanggungjawabkan. Panjang tafsir ayat ni daripada famshu fi manakibiha wa kulu min rizki wa ilaihi nusyur. Makanlah daripada rezekinya, wa ilaihi nusyur, dan Allah Ta'ala tutup ayat tersebut, kepadanya lah kita akan dikembalikan. Wallahu alam. Sampai di situ saja kuliah kita pada hari ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan kita berjumpa lagi pada minggu-minggu yang akan datang pada ayat yang ke-16 dan ke-19. Kita minta maaf banyak-banyak, sepatutnya malam ni ke-16, tapi ayat yang ke-15 tu tak habis lagi tafsiran yang terkandung dekat dalam buku ini. Wallahu alam. Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada kelemahan ustaz ni. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.